بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Muhammad yang dikenali sebagai Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, lahir pada tahun 773 Hijrah, wafat pada tahun 852 Hijrah, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Yang mana sekarang ni kita berada di dalam bab Al-Aniyah, bab bekas-bekas, hadis yang ke-6. Kata dia, wa an Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumi ahli al-kitab afana'kulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa an la tajidu ghayraha faghsiluha wa kulu fiha. Muttafaqun alaih. Maksud hadis daripada Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Abu Tha'labah ni kunyah dia, nama dia Jurthum bin Nashir. Dia di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dia di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan bai'ah ar-ridwan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di bumi kaum ahli kitab. Bolehkah kami makan menggunakan bekas mereka? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu makan menggunakannya kecuali kamu tidak dapat menggunakannya untuk makan. Maksudnya, jangan kamu menggunakan bekas yang dimiliki oleh ahli kitab, melainkan kamu tidak mendapatkan bekas yang lain untuk kamu makan. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali dengan Abu Tha'labah Al-Khushani. Dia mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hukum menggunakan bekas ahli kitab. Yang dimaksud dengan ahli kitab adalah Yahudi dan Nasara. Yang dimaksud dengan ahli kitab di sini adalah Yahudi dan Nasara. Jadi ditanya, apakah hukum menggunakan bekas mereka? Jadi benda yang kita dapat faham mula-mula sekali kita dapat faham bahawasanya orang Islam ketika tu diperintah supaya menjauhi daripada orang kafir.
Maksudnya, tidak jadikan orang kafir sebagai kekasih, sebagai teman rapat. Buat baik tu lain. Sebagai teman rapat. Sebagaimana kita jadikan orang Islam sebagai teman rapat. Apa yang dituntut oleh syarak kepada kita adalah asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Nisbah kepada orang kafir ni ia lain daripada kita sesama Islam. Kita sesama Islam mesti kena berkasih sayang. Bukan maksud kita kena balas dengan orang kafir dah. Bukan. Tapi dengan orang kafir bukanlah kita buat sebagaimana kita berkasih sayang bersama dengan orang Islam. Sehingga bukan setakat dalam hal pergaulan, dalam hal yang berkait dengan bekah yang diguna pun oleh orang kafir pun, sahabat faham bahawasanya tidak boleh kita nak buat sebagai benda bekah yang diguna oleh orang Islam. Sehingga kan sahabat mari tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abi Tha'labah Al-Khushani, aku bertanya kepada Rasulullah, kami ni berada di bumi kaum ahli kitab. Maksudnya kami, jirang-jirang kami ni ramailah daripada Yahudi dan Nasara. Dah boleh tak kami nak makan dan nak minum menggunakan bekah mereka, boleh ke tak? Baik, dalam riwayat Imam Abu Daud menyebut bahawasanya ahli kitab dia masak bekah dia masak puyuk dia, bekah dia masak babi. Lepas tu dia minum arak. Jadi punca daripada dia masak babi dengan puyuk mereka, minum arak dengan gelas-gelas mereka, maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Rasulullah, boleh tak nak guna bekah dia? Sebab yang sahabat faham bahawasanya babi najis, begitu juga arak najis. Dalam riwayat ni dia tak ada sebut perkataan tersebut, tapi dalam riwayat Imam Abu Daud dia ada menyebut bahawasanya wahum yatbakhuna fi qudurihimul khinzir wa yashrabuna fi aniyatihimul khamr. Maksudnya mereka itu masak di dalam puyuk mereka itu babi dan mereka itu minum dalam bekah-bekah mereka itu arak. Jadi bermakna sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam faham bahawasanya babi najis, arak juga najis. Dan ni adalah pandangan majoriti ulama. Sebenarnya dalam menghukum arak najis ataupun tidak, sepakat ulama mengatakan arak hukum dia adalah haram. Cuma ulama berselisih pandangan. Adakah arak ni najis ataupun tidak? Majoriti ulama kata arak najis. Di antara sandaran dia hadis ni. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Jadi ketika sahabat tanya Rasulullah berkenaan dengan bekas yang diguna oleh orang kafir buat minum arak, boleh tak nak guna? Jadi benda yang kita faham, orang sahabat dia faham bahawasanya arak tu najis. Kalau dia tak faham arak tu najis, pasti dia tidak perlu tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah menurut pandangan majoriti ulama bahawasanya arak najis. Ada pandangan segelintir. Di antaranya pandangan guru kepada Imam Malik, Rabi'atul Ra'i. Di antaranya pandangan anak murid kepada Imam Syafi'i, Imam Muzani. Dan adalah beberapa orang pandangan ulama yang mengatakan arak tu suci. Tapi menurut pandangan majoriti ulama, termasuk pandangan jumhur ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, pandangan yang mu'tamad yang difatwakan dalam mazhab Imam Syafi'i, arak hukum dia najis. Sekiranya baju kita kena titisan arak, maka wajib kita kena basuh sebelum daripada kita guna untuk sembahyang. Dan masalah ni dia ada masalah lain pula. Dia panggil masalah baru. Benda masalah kan ni kan minyak atah, ada minyak atah yang campur dengan alkohol. Ada minyak atah yang tidak campur dengan alkohol. Soalannya, apakah hukum kita guna minyak atah yang campur alkohol? Sekarang ni untuk kita tahu jawapannya, kita kena tahu alkohol tu lagu mana. Adakah fungsi dia macam arak memabukkan ataupun tidak? Kalau fungsi dia memabukkan macam arak, maka menurut pandangan majoriti ulama, hukum dia najis. Apabila hukum dia najis, tidak boleh kita guna untuk diguna di pakaian kita untuk kita melakukan ibadat. Namun ada pandangan segelintir ataupun sebahagian daripada ulama, dia kata tidak menjadi masalah guna. Pendek kata minyak atah yang dicampuri alkohol masih lagi berlaku perselisihan. Cuma dalam bab ihtiyat yang lebih warak, lebih cermat adalah kita mengelak daripada mengguna minyak atah yang campur dengan alkohol. Kerana di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wasallam, Hasan bin Ali bin Abi Talib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Mu kena tinggal benda hak yang meragu kamu kepada benda hak yang tidak meragukan. Dalam satu hadis sahih yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhati faqad istabara'a lidinihi wa 'irdihi. Sesungguhnya perkara yang halal jelas, perkara yang haram jelas. Di antara halal dan haram dipanggil perkara yang mushtabihat, kesamarang hukum, yang mana kebanyakan manusia tidak mengetahui hukum. Maka kata Rasulullah, faman ittaqa syubhati faqad istabara'a lidinihi wa 'irdihi. Sesiapa yang jaga daripada perkara syubhah, maka sesungguhnya dia telah menyelamatkan harga dirinya dan agamanya. Sebaik-baiknya kita elak, walaupun ada pandangan sebahagian daripada ulama muasarah mengatakan boleh kita guna, tapi sebaik-baiknya kita elak kerana menurut pandangan majoriti ulama bahawasanya arak najis. Kalau alkohol fungsi dia seperti arak memabukkan, maka hak yang dicampur dalam minyak atas sekiranya, maka dia mengambil hukum sama juga, maksudnya najis, tidak boleh kita guna. Walau bagaimanapun, macam kita kebawah tadi, ada pandangan Rabi'atul Ra'i, pandangan Imam Muzani dan beberapa orang ulama mengatakan arak suci. Jadi walaupun benda alkohol yang dicampur dalam minyak atas, kalau sekiranya fungsi dia memabukkan, tetap mengikut pandangan ulama ni, hukum dia suci, boleh kita guna. Namun oleh kerana ramai ulama yang mengatakan najis, maka sebaik-baiknya kita elok. Hak tu hak yang lebih bagus di dalam kita beragama. Baik, dikatakan kata Rasulullah, jadi apabila Abu Tha'labah Al-Khushani tanya Rasul boleh tak nak guna bekah orang kafir Yahudi dan Nasara, sedangkan dia mengguna bekah tersebut masak benda najis, letak benda najis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu makan menggunakannya. Jangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, kecuali kamu tidak dapat menggunakannya, kecuali kamu tidak mendapat selain daripadanya. Kalau sekiranya mu tak dapat selain daripadanya, baru boleh menggunakan dia. Tu pun kata Rasulullah, faghsiluha wa kulu fiha, maka mu kena basuh, barulah boleh mu makan. Tapi Allah Rabbi, terjemahan ni daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dah, daripada JAKIM dah. Tapi masih lagi banyak kekurangan dalam terjemahan dia. Allah Rabbi, kalau hak yang sebenarnya dalam hadis Rasul katakan, mu jangan makan di dalamnya illa alla tajidu ghairaha, melainkan sekiranya mu tidak dapat hak yang lain, bekah lain tak ada, bekah tu je ada. Tu pun kata Rasul, faghsiluha wa kulu fiha, mu kena basuh dulu baru boleh makan. Tapi dalam terjemahan tak ada perkataan basuh dulu makan. Jadi memang terjemahan lagu ni adalah terjemahan yang cukup cacat. Kerana basuh tu adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Rabbi. Baik. Jadi Rasul kata, mu jangan makan. Rasul larang, jangan guna bekah daripada orang kafir. Jangan guna. Melainkan kalau tak ada bekah lain. Tak ada bekah lain baru boleh guna. Tu pun sebelum guna kena basuh dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ni Rasul meletakkan dua syarat seorang tu boleh guna bekah orang kafir. Yang pertama, tak ada bekah lain. Yang keduanya adalah selepas daripada basuh. Okey, satu. Hadis ni, nanti kita lepas daripada ni, hadis yang ketujuh kita akan baca satu hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dia pernah berwudu daripada bekas yang dimiliki oleh seorang perempuan musyrikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu daripada satu bekah yang dimiliki oleh perempuan musyrik. Satu. Yang keduanya, di sana dalam Al-Quranul Karim ada ayat yang Allah Ta'ala kabur lagu mana? Wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum. Makanan orang yang diberikan mereka itu kitab, yakni Yahudi dan Nasara, halal bagi kamu. Dia makanan orang Yahudi, makanan orang Kristian, kalau dia buat halal bagi kita. Orang puang dia kalau dia buat makanan, mesti dia akan guna bekah. Tak kena buat atas-atas, dia akan guna bekah. Bukan setakat diguna bekah, dia masuk pula tangan dia, gau-gau makanan, kan gitu kan? Tapi Allah Ta'ala kabur dalam Quran makanan ahli kitab halal bagi kita. Jadi nampak pada zahirnya ada percanggahan di antara hadis ni dengan dalil yang lain. Dalil yang lain menunjuk bahawasanya bekah orang kafir suci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu daripada bekas yang dimiliki oleh musyrikin, perempuan yang kafir. Dan begitu juga banyak di dalam peperangan
yang mana di antara harta rampasan perang adalah bekah yang dimiliki oleh orang kafir. Dan sahabat Nabi SAW mengambil bekah tersebut tanpa ada pengengkaran daripada Nabi SAW. Begitu juga dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawasanya makanan ahli kitab adalah halal bagi kita. Tengok kepada ayat Quran, tengok kepada hadis lain, bekah yang dimiliki oleh orang kafir hukum dia suci. Tapi tengok zahir hadis ni, bekah dia hukum dia najis. Lalu tu kata ulama, lagu mana cara untuk kita gabungkan dalil-dalil tersebut? Okey, kata ulama untuk kita gabungkan dalil-dalil tersebut lagu ni. Okey, ni menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Sekiranya kita meyakini bekah orang kafir saat itu digunakan untuk letak najis ataupun digunakan masuk benda najis, babi, arak dan seumpamanya, maka sebelum daripada kita guna, kata ulama, kita kena basuh. Kalau ada, walaupun kita basuh tapi ada bekah yang lain, tetap hukum dia makruh. Terangkat makruh kita guna bekah tersebut selepas daripada basuh dan ketika tak ada bekah lain. Kita kalau kita faham molek, bekah najis lagu mana pun kalau kita basuh boleh kita guna. Bekah najis lagu mana pun kalau kita basuh boleh kita guna. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar dalam hadis ni, mung tidak boleh guna bekah tersebut melainkan kalau tak ada bekah lain dan selepas daripada basuh. Bukanlah maksud kalau ada bekah lain selepas daripada basuh tak boleh guna, bukan. Cuma kata ulama, kalau kita ada bekah lain tapi kita basuh bekah dia, kata ulama hak yang paling baik kita guna bekah lain berbanding dengan bekah dia. Kerana benda, walaupun kita basuh dah, kerana bekah hak yang diguna letak benda najis ni dianggap istiqdar, dianggap kotor. Jadi apabila bekah tu dianggap kotor, maka kita guna bekah hak yang tidak dianggap kotor. Kotor kan? Allahu Rabbi, buat masuk babi, basuh-basuh kita guna pula Allah kotor. Ada bekah lain, guna bekah lain. Tak ada bekah lain, baru boleh guna bekah tersebut. Tapi nak guna bekah tersebut mesti selepas daripada basuh. Okey, yang pertama sekali kata ulama, sekiranya kita meyakini bekah orang kafir saat itu najis, sebelum daripada kita guna mesti kita kena basuh dulu. Tapi selama mana ada bekah lain, sebaik-baiknya kita bakar bekah hak lain. Itu hak sebaik-baik. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sekiranya kita yakin bekah dia suci, maka tidak menjadi masalah, hukum dia adalah harus kita guna. Dan perkara tersebut, hukum ni disebut secara terang-terang oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Dia kata kalau in tayaqqana taharatahu, kalau sekiranya taharataha, sekiranya seorang meyakini sucinya bekas orang kafir, maka ketika tu harus dia guna. Tinggal lagi hak yang ketiga, kita tidak yakin suci, kita tidak yakin najis. Kita tak yakin suci, kita tak yakin najis. Kata ulama, boleh kita guna walaupun kita tidak basuh, tapi hukum dia makruh. Sebaik-baiknya kita basuh sebelum daripada kita guna. Okey, itu hukum kita guna bekas orang kafir. Baik. Seterusnya kata dia, wa an Imran bin Husayn radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawadda'u min mazadati imra'atin musyrikah, muttafaqun alaih fi hadithin tawil. Maksudnya daripada Imran bin Husayn radhiyallahu anhu. Imran bin Husayn ni di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang cukup hebat lah. Memang cukup hebat. Kita di antara hak yang wajib kita kena beriman adalah, ataupun di antara rukun iman adalah beriman kepada para malaikat. Para malaikat ni adalah benda hak yang gaib. Itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena percaya benda hak yang tak nampak depan mata kepala. Tapi hak tu hak yang dituntut oleh agama. Kalau nampak belaka, dak panggil ujian pula. Kita hidup ni ujian kan. Kalau nampak belaka dak panggil ujian. Kita contoh, kita ada pekerja. Kita ada seorang pekerja yang mana pekerja kita ni suruh jaga pitih. Kita suruh dia jaga pitih. Dengar dia 2-3 juta tiap-tiap hari. Tapi kita bersama dengan dia semua ketika dia ada depan pitih. Kita tak boleh nak buat pengakuan bahawasanya pekerja kita saat itu orang yang cukup amanah. Tak pernah hilang walaupun 1 sen. Kita tak boleh nak buat iktiraf dia orang amanah, sedangkan kita suruh dia jaga pitih, kita ada bersama dengan dia. Dia bila kita boleh hukum dia amanah? Ketika mana
Kita tak ada depan dia, kita lock ke dia. Kalau misalnya 1 sen pun dah hilang, baru betul amanah. Kalau kita ada depan dia, memang tak ada orang nak faham piti, tuang ada depan. Okey, sama juga hidup kita di atas dunia ni adalah ujian. Kalau nampak belaka, benda hak yang Allah Ta'ala kabur, pahala dosa dapat belaka, Allah Rabbi tak ada buat dosa lah. Pakai buat pahala belaka. Kalau nampak belaka orang semayang jemaah boleh 27 darjat, Allah Rabbi pernah masjid yang. Tiap-tiap kali balik semayang tu, bawa trailer. Dah pernah pahala buat balik Rasanya jeng habis jalan. Setiap kali semayang jeng jalan. Tapi tak nampak. Hak tak nampak itulah hak yang dituntut kepada kita supaya kita beriman. Itu adalah ujian kepada kita. Di antara hak yang wajib kita kena beriman adalah kita kena beriman kepada para malaikat. Imran bin Husain, seorang sahabat Rasulullah, di antara kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia adalah seorang yang malaikat sentiasa mari ziarah dia. Dan malaikat pernah bersalang dengan dia. Allah Rabbi. Oh, hebat. Hebat. Bukan setakat malaikat mari ziarah, bukan malaikat salang dengan dia. Sebab benda dia boleh sampai kepada tahap tersebut? Kerana dia beramal dengan hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Lagu mana? Satu ketika kata Abu Hurairah, kami kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma baluna idza kunna indak? Wahai Rasulullah, warna kami ni, kami kalau bersama dengan kamu, raqat qulubuna, Allah Rabbi, lembut hati kami. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lembut hati. Teringat kepada akhirat. Wa zahidna fid dunya, hati kami tidak akan bergantung dengan dunia. Wa kunna min ahli al-akhirah, kami termasuk dalam golongan ahli akhirat, bukan ahli dunia kalau kami bersama dengan Rasulullah. Tapi katanya fa idza kharajna min indika, tapi kalau kami keluar daripada mu wa Rasulullah, kami keluar daripada majlis mu, fa anasna ahalina, kami bergaul dengan keluarga kami, wa shamamna auladana, kami duk cium anak-anak kami, duk cara dunia. Akhirnya kami berubah, hati kami berubah. Siapa ke kami sendiri? Fa ankarna anfusana, kami sendiri pun Allah Rabbi angkat diri kami. Apa jadi gini? Okey, benda hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, idza kharajtum min indi, kata Rasulullah, law annakum, sekiranya kamu, takununa idza kharajtum min indi kuntum ala halikum dhalik, lazaratkumul malaikatu fi buyutikum. Kalau sekiranya mu, ketika mu keluar daripada aku, dalam keadaan hati mu seperti mana mu bersama dengan aku, hati sentiasa lembut, hati tidak bergantung dengan dunia, ahli akhirat, kata Rasulullah, lazaratkumul malaikatu fi buyutikum, nescaya malaikat akan ziarah kamu di rumah-rumah kamu. Bukan setakat tu, ada riwayat yang kedua, wala safahatkumul malaikah bi akuffikum, malaikat akan bersalang dengan kamu tangan kamu sendiri ya. Malaikat salang. Dan benda itulah hak yang dialami oleh sahabat Rasulullah, nama Imran bin Husain. Imran bin Husain adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa malaikat mari ziarah dia. Lepas tu malaikat pernah bersalang dengan dia. Kerana dia beramal dengan hadis tersebut, hati dia sentiasa lembut, hati dia sentiasa jauh daripada dunia, hati dia sentiasa mengingat akhirat. Bukan ketika bersama dengan Rasulullah sahaja, bukan ketika dia keluar daripada majlis Rasulullah, masih lagi dia mengekalkan keadaan tersebut. Sehingga malaikat mari ziarah dia di rumah-rumah dia. Malaikat mari ziarah dia di rumah dia. Baik, Allah Rabbi, hebatnya dia. Tapi padanglah Allah Ta'ala bagi kepada dia benda hak kelebihan, tapi sebenarnya di sebalik kelebihan hak yang Allah Ta'ala bagi, sebenarnya ada kesusahan. Benda kesusahan dia bertahun-tahun, sehingga kan ada riwayat berpuluh tahun dia saat itu benda mengalami penyakit buasi. Memang cukup teruk, penyakit buasi memang cukup teruk. Allah Rabbi, tapi dia sabar sampai kepada tahap Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi anugerah yang cukup besar kepada dia, malaikat mari ziarah dia. Baik, katanya daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama sahabatnya mengambil wuduk dengan air yang disimpan oleh seorang wanita musyrik. Di sebenarnya Allah Rabbi terjemah lagu ni, biarlah ni terjemah bebas. Maksudnya
sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Rasulullah mengambil wuduk daripada bekas perempuan, daripada bekas air yang dimiliki oleh seorang perempuan musyrik. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, ini di antara dalil bahawasanya bekas musyrik, bekas orang kafir, hukum dia adalah suci. Melainkan apabila kita meyakini dia meletakkan dalam bekas tersebut benda najis, arak, babi dan seumpamanya. Seterusnya, wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasar fattaqadha makana asy-syi'b silsilatan min fiddah. Akhrajahu al-Bukhari. Maksudnya, daripada Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata lagu mana? Bahawasanya mangkuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bekah. Mangkuk ni bekah besar itulah. Telah pecah lalu ditampungnya dengan tampalang daripada perak. Hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Minggu lepas kita telah bincang satu hadis yang diriwayat daripada Hudzaifah bin Al-Yaman yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha. Mu jangan minum daripada bekas mah, bekas perak pun mu jangan makan daripada pinggang yang diperbuat daripada mah dan perak. Rasul larang kita guna bekas perak, bekas mah untuk makan dan minum. Rasul larang. Lepas tu kita hurah panjang lebar dah minggu lepas. Pada hari ini pula ada satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari daripada Anas bin Malik, yang mana kata Anas bin Malik, bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam mangkuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pecah. Lepas tu Rasulullah tampal ataupun di mangkuk Rasulullah ada tampalang daripada perak, tapung tempat pecah. Jadi kalau kita tengok daripada hadis ni, tidak menjadi masalah kita guna bekas yang bukan mah dan perak, bekas besi dan seumpamanya, walaupun ada perak di situ. Ada perak, maksudnya perak tu hak yang kita guna untuk menampung bekas tersebut tidak menjadi masalah, kerana bekas Rasul pecah ditampung dengan perak. Okey, kalau kita tengok kepada zahir hadis ni. Tapi di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Baihaqi dan beberapa orang ulama hadis yang lain daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata hadis tersebut yakni anak murid kepada Sayyid Abdullah bin Umar, dia katakan kana ibn Umar, adalah Abdullah bin Umar, la yashrabu fi qadahin fihi halqatu fiddatin wala dhabbatu fiddah. Abdullah bin Umar dia tidak akan minum daripada bekas yang ada bulatan perak ataupun tampalang perak. Satu. Begitu juga dalam hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tabarani dan Imam Baihaqi daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana kata Aisyah radhiyallahu, ataupun hadis itu menyebut bahawasanya nahat Aisyah tu, Siti Aisyah dia melarang an tudabbabal aqdahu bil fiddah, bahawa ditampalkan mangkuk dengan perak. Okey, di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dan beberapa orang ulama hadis yang lain, bahawasanya Abdullah bin Umar kalau bekas tu ada tampalang perak, dia tidak akan guna. Siti Aisyah melarang menggunakan perak untuk menampal bekas yang pecah ataupun bocor. Tapi dalam hadis ni menyebut bahawasanya bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditampal dengan perak. Maka ulama dalam mazhab Imam Syafi'i dia kata lagu mana? Dia kata lagu mana? Dia kata kalau sekiranya bekas tu bocor, bekas nekel ke, bekas tembaga ke, bekas besi ke bocor, kalau kita nak tapung saat ni tu, maka yang moleknya kita tapung dengan benda yang selain daripada mah dan perak. Kita tapung dengan bahan logam selain daripada mah perak. Tak kira lah besi ke, tembaga ke, tak kira lah. Tapi yang penting selain daripada mah perak. Dah boleh tak kita nak tampung dengan mah dan perak? Menurut pandangan yang dipegang oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin, kalau dengan mah haram secara mutlak. Sama ada kecil ataupun besar. Sama ada kerana perhiasan ataupun kerana hajat, kerana keperluan. Okey, kita kena hurah jugalah maksud benda hajat dan keperluan. Nanti lepas ni kita hurah. Adapun kalau daripada perak, kata ulama kena tengok. Tengok lagu mana? Kalau besar kerana perhiasan,
Maksud dia kerana perhiasan, kalau kita nak tapung dengan bahan logam lain boleh. Tapi dia ambil pegok. Tapi besar pula. Besar kecil ni pada uruf. Besar banyak tu orang. Siapa ke besar kuku jari ibu nya tapung dengan pegok. Dan kalau nak tapung dengan bahan logam lain boleh. Tapi dia pilih pegok. Sebab dia nampak comel sikit. Maka menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum dia adalah haram kerana perhiasan. Perhiasan serta besar. Adapun kalau sekiranya besar tapi diperlukan tapung dengan bahan logam lain tak jadi. Mesti dengan pegok juga. Okey. Menurut pandangan yang disebut dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i, hukum dia adalah makruh, dia tidak haram. Okey. Dua. Yang ketiga, kalau sekiranya kecil aja tapi perhiasan, maka hukum dia makruh. Kalau sekiranya kecil kerana ada hajat diperlukan, maka hukum dia adalah harus. Jadi kesimpulan, tampal dengan pegok menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i dia terbagi kepada 4. Kalau besar kerana perhiasan, maksud kerana perhiasan boleh kita tampal dengan benda yang lain. Tapi sengeleng kita ambil pegok nak nampak comel, maka hukum dia adalah haram kalau besar. Yang kedua, kalau besar bukan perhiasan kerana ada hajat, kerana diperlukan, kita nak pakai bahan logam lain tak jadi, tak lekat, kena pegok juga sebagai contoh, maka hukum dia adalah makruh. Sebab besar makruh kerana besar. Yang ketiganya, kecil tapi kerana perhiasan. Kecil aja pegok. Kita nak buat benda lain pun boleh, nak top benda lain boleh, nak tepek dengan benda lain boleh. Tapi sengeleng cari pegok nak nampak comel, maka hukum dia makruh. Tapi kalau kecil kerana hajat, maka hukum dia adalah harus. Okey, jadi bermakna kalau mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, hadis ni hak yang bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditampal dengan pegok mungkin adalah besar kerana hajat, dan mungkin kecil perhiasan, ataupun mungkin kecil kerana ada hajat, bukan besar kerana perhiasan. Baik, tu cara kita menggabung segala dalil. Kerana ada di sana hadis yang menyatakan bahawasanya sebahagian daripada sahabat melarang tampung bekas daripada tampung dengan tampalan pegok. Contoh kita kata hadis daripada Aisyah, hadis daripada Abdullah bin Umar, dan ada hadis yang bekas Rasul ditampal dengan pegok. Maka untuk menggabungkan dalil-dalil tersebut adalah kita kena meletakkan hak yang bekas Rasulullah ditampal dengan pegok adalah besar kerana hajat diperlukan, ataupun kecil kerana perhiasan, ataupun kecil kerana diperlukan. Bukan besar kerana perhiasan. Kalau besar kerana perhiasan, hukum dia adalah salah. Dia termasuk dalam larangan kita mengguna bekas yang diperbuat daripada emas dan pegok. Okey, habis. Seterusnya, kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu perbahasan babu izalatin najasati wa bayaniha, bab pada menghilangkan najis dan penjelasan tentangnya. Hadis yang pertama, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri tuttakhadhu khalla faqala la, akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس متفق عليه. Dia mari dua hadis dia terjemuh gitu. Okey, kita baca sesa. Biarlah kita baca ikut kita lah. Katanya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri tuttakhadhu khalla faqala la, akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kita pernah cerita sedikit sebanyak tentang secara ringkas berkenaan dengan Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Rasulullah yang menjadi khadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai arak yang dijadikan cuka. Ada arak, sahabat tanya lagu mana arak ni kalau kita proses jadi cuka, warna? Kemudian baginda bersabda tidak boleh.
Tak boleh, jangan proses untuk jadi cuka. Rasulullah larang. Ini selepas daripada turunnya ayat pengharaman arak. Dia dalam Islam, pada permulaan Islam, arak tidak diharamkan. Dia Allah Rabbi. Dia banyak dalam agama kita, permulaan tidak diharamkan, tapi lepas daripada itu diharamkan. Di antaranya arak. Yang mana hebat lagi, arak ni diharamkan secara tadriji, secara beransur-ansur, bukan sekaligus. Allah Rabbi dah orang Arab ketika tu pakat minum arak. Tiba-tiba kita nak cabut selalu daripada benda yang sentiasa dia buat ni, memang payah lah. Mula-mula arak diharam ketika nak semayang. Jadi nak semayang jangan minum arak. La taqrabus salata wa antum sukara. Mu jangan dekat dengan semayang dalam keadaan mu mabuk. Tak boleh minum arak ketika semayang je. Lain tak apa. Lepas tu barulah turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijs min amali syaitan fajtanibuh. Allah Taala kata sesungguhnya arak, innamal khamru wal maisir, judi, wal ansab, tilik nasi, wal azlam, patung berhala, rijs, kotor, najis, min amali syaitan, daripada amalan syaitan, fajtanibuh, mu kena jauhi perkara tersebut. Jadi arak apabila Allah Taala mengharamkan secara keseluruhan, maka ketika tu ada sahabat tanya, dah kalau gini Rasul ni arak ni boleh tak kita proses jadi cuka? Kata Rasulullah, tak boleh. Tak boleh proses jadi cuka, kena cuah. Dan ada riwayat menyebut bahawasanya arak tersebut dimiliki oleh anak yatim. Di harta anak yatim tidak boleh kita buat ikut dang. Tidak boleh kita buat ikut dang. Sahabat minta daripada Rasulullah untuk proses buat cuka daripada arak tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh cuah. Baik. Katanya, dan daripada mana? Ditanya Rasulullah mengenai arak yang dijadikan cuka. Kemudian baginda bersabda, tidak boleh. Tak boleh. Cuma apa yang disebut oleh para alim ulama, seorang tu boleh buat cuka melalui proses dia, melalui arak. Cara dia adalah dia ambil buah anggur, dia perah. Kosak dia bukan nak ambil arak, tapi kosak dia nak buat cuka. Hak tu tidak menjadi masalah. Hak yang kata tidak boleh ni, dia nak proses. Ketika jadi arak, dia nak tak bahan tu, bahan ni biar jadi cuka lalu. Tapi kalau dia lok perang lagu tu sampai ke jadi cuka, hak tu tidak menjadi masalah, sebagaimana hak yang disebut oleh ulama fiqh. Dia kalau dalam kitab fiqh, kalau kita belajar kitab fiqh, dia sebut lagu mana di antara benda hak yang najis jadi suci adalah idza takhallalatil khamratu, apabila arak jadi cuka binafsiha, dengan sendirinya. Bukan kita letak bahang-bahang dalam dia. Kita perang-perang jadi arak duk gelegak pun sekali, lok dalam beberapa hari dia pun hilang dah gelegak dia, jadi masang dah, maka ketika tu cuka tersebut dihukumkan suci. Tapi kalau kita tok bahang dalam proses sehingga dia jadi cuka, maka tetap hukum dia adalah najis. Itu hak yang disebut di dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Seterusnya hadis yang kedua, wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma kana yawm Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talhah fanada inna Allah wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijs, muttafaqun alaih. Maksudnya, dan daripada Sayyidina Anas bin Malik juga, katanya pada hari peperangan Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Abu Talhah, seorang sahabat dia, supaya Abu Talhah memberitahu kepada sahabat-sahabat yang lain. Lalu Abu Talhah menyeru dengan suara yang tinggi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang kamu memakan daging keldai peliharaan, keldai kapung, kerana ia adalah kotor, ia adalah najis. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keldai tak ada tempat kita. Tapi ni walaupun tak ada tempat kita, boleh kita tengok. Buka Google sekejap je. Tok guru besar ada situ. Buka sekejap je, boleh tengok lalu dah lagu mana bentuk binatang keldai. Keldai adalah di tanah Arab. Pada perawal Islam dulu, keldai tidak diharamkan. Sebagaimana kita boleh makan lembu, kambing,
kuba, unta, begitu juga keldai dimakan oleh sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimakan oleh sahabat Rasulullah. Tapi dalam tahun Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang sahabat dia makan keldai. Yang mana dalam hadis ni ada menyebut bahawasanya keldai saat itu kotor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Selepas daripada Rasulullah larang, start daripada tu tak ada dah sahabat makan keldai. Sampai ke sekarang keldai hukum dia adalah haram. Jadi asal keldai boleh makan, tapi lepas daripada tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang makan keldai. Mungkin oleh kerana orang Arab ketika dia pakat makan keldai, maka pada permulaan syarak tidak mengharamkan. Mungkin wallahu alam, lepas daripada tu baru syarak mengharamkan. Tengok molek apa semua sekali dah, maka syarak mengharamkan. Wallahu alam. Walau bagaimanapun ada sebahagian daripada ulama mengatakan pengharaman keldai kerana dibimbangi keldai hilang, habis mu sembelih aku sembelih kayak gitu, tak ada dah binatang yang akan digunakan untuk mengangkut barang. Ada sebahagian daripada ulama melihat teguhan tersebut atas alasan tu. Baik, walau bagaimanapun menurut pandangan majoriti ulama, bukanlah atas alasan tu, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis ni fa innaha rijs, sesungguhnya keldai itu adalah kotor. Jadi tidak boleh dah makan keldai. Dia keldai ada dua. Yang pertamanya keldai kapung, yang keduanya keldai hutang. Ya, keldai hutang kalau kita ni kita kata kuda belang. Kuda belang hukum dia halal kerana tidak ada dalil yang mengharamkan. Hak yang tidak halalnya adalah keldai kapung. Baik. Lepas tu dia ada selagi binatang, hak tu dah halal juga, dipanggil nama dia bagol. Dalam bahasa Arab dipanggil bagol. Bahasa kita panggil keldai juga, keldai hak yang besar. Dia bagol ni adalah kacukang di antara keldai dengan kuda. Dia kacukang di antara kuda. Kuda boleh makan, keldai tak boleh makan. Kacuk dua ni boleh anak. Anak dia nama bagol. Maka bagol dia mengambil hukum keldai. Sebagaimana keldai tak boleh makan, juga bagol tidak boleh makan. Dia baga. Dia baga ni kacuk. Tapi kalau orang Kelantan kalau dia kata baga, baga ni kacuk juga. Oh, baga orang tu. Macung molek. Nampak ada kacukang. Dipanggil baga. Kita duduk Kelantan baga. Baru kita faham. Rupanya dia ambil daripada perkataan Arab bagol. Baglun. Orang kata, oh jangok retina tu. Baga molek. Baga molek maksudnya kacukang. Hidung macam bulu belatuk. Contoh. Kalau orang Kelantan. Jadi daripada segi hukum tak boleh juga makan bagol. Seterusnya wa an Umar bin Kharijah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Mina. Okay, kita berhenti situ dulu. Insya-Allah kita sambung balik minggu depan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.